Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama cikgu ialah Puan Nurliza binti Jaiz. Cikgu akan mengajar kamu mata pelajaran RBT bagi tingkatan 1. Baiklah, seterusnya. Okey, dalam jadual pembelajaran yang ditetapkan, kita akan belajar mata pelajaran RBT setiap hari Rabu selama 1 jam sahaja. Jika ia melibatkan projek, mungkin mengambil masa sehingga 1 minggu atau lebih. Jadi antara peralatan atau bahan yang diperlukan semasa belajar ialah pertama buku teks RBT tingkatan 1. Jadi kamu tak perlu risau kerana mata pelajaran RBT ini cikgu telah sediakan memang dalam bentuk digital dan menggunakan buku teks digital sepenuhnya. Jadi seterusnya ialah kamu perlu ada set alat tulis dan juga perlu ada sketchbook. Okey, sketchbook yang biasa digunakan dalam 20 helai, 20 muka surat, ataupun boleh juga menggunakan kertas A4 yang kosong ya. Okey, selain itu cikgu juga akan menggunakan satu laman web yang cikgu bina sendiri. Okey, kamu boleh layari blog cikgu yang bernama Galeri Cikgu Nurliza. Boleh Google sahaja di laman web. Okey, nurlizajaiz.blogspot.com. Okey, di situ nanti kamu lihat sebelah ruang kanan ini ya. Sebelah ruang kanan ini kamu akan lihat satu buku ya, berwarna kuning. Okey, jadi di bawahnya kamu scroll ke bawah dan kamu akan dapat lihat modul yang penuh. Okey, serta dengan skema bagaimana cara menjawab modul tersebut. Okay, jadi pada cikgu tak ada masalah sebab semuanya telah disediakan. Kamu hanya perlu dengar dan teliti saja apa yang perlu dilakukan. Okey, seterusnya apa yang kita hendak belajar pada hari ini? Yang pertama ialah mentaktifkan reka bentuk dan teknologi. Okey, yang kedua mengenal pasti elemen reka bentuk dan yang seterusnya menjelaskan prinsip reka bentuk. Dan yang keempat ialah aplikasi daripada prinsip-prinsip reka bentuk yang telah cikgu terangkan dengan cara mereka reka bentuk asas. Okey, seterusnya. Dalam penilaian reka bentuk dan teknologi, kita akan nilai tahap penguasaan murid menggunakan beberapa perkara ya. Contohnya dalam tajuk reka bentuk dan teknologi bab 1 ini, cikgu akan nilai kamu sama ada kamu faham atau tidak apa yang dimaksudkan dengan perkataan reka bentuk dan teknologi. Okey, kemudian menyatakan sekurang-kurangnya dua elemen reka bentuk berdasarkan produk sedia ada ya. Okey, dan menyatakan dua prinsip reka bentuk. Yang ini adalah yang asas dan mudah untuk kamu mendapat tahap penguasaan 1 atau tahap penguasaan 2. Okey, apa dia reka bentuk dan teknologi? Kenapa kita kena belajar reka bentuk dan teknologi? Reka bentuk dan teknologi merupakan penyumbang kepada teknologi yang kita gunakan sekarang. Jadi, apakah tujuannya? Kita mempelajari pelajaran ini supaya dapat memenuhi keperluan dan kehendak manusia mungkin akan menjadi seseorang Hindu yang berguna satu hari nanti. Jadi, kita mulakan dengan perkara yang pertama, 1.1.1. Kamu lihat pada tajuk, cikgu akan terangkan apakah maksud reka bentuk dan teknologi. Jadi dalam perkara ini, cikgu nak kamu tekankan ataupun lihat apakah maksud setiap istilah penting yang cikgu beritahu dan apa kata kunci yang perlu diingat. Okey, yang pertama, apa dia definisi reka bentuk? Okey, reka bentuk ialah pengetahuan. Okey, perkataan pentingnya ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Reka bentuk yang dihasilkan mestilah berdaya saing dengan produk yang sedia ada di pasaran dan tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, contoh. Satu masa dulu bentuk basikal yang mungkin kita lihat ialah seperti yang cikgu tanda ni ya. Okey, tayar di hadapannya besar dan tayar di belakangnya kecil. Okey, setelah lama digunakan mungkin ada penambahbaikan yang perlu dibuat.
Okey, jadi ahli-ahli yang pandai, yang bijak pandai dia memikirkan, akhirnya ada reka bentuk baru yang dicipta dan terhasilkan produk seperti yang kita nampak sekarang. Tayarnya depan belakang pun sama, malah ditambah lagi dengan pelbagai aplikasi yang lain. Okey, seterusnya, apakah maksud teknologi? Okey, teknologi di sini, kata kuncinya ialah pengaplikasian. Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga ataupun sistem. Okey, fungsi teknologi adalah untuk memudahkan urusan manusia. Jadi, asalnya sebatang pokok yang besar ini, okey, sebatang pokok yang besar ini ditebang kemudian diproses menjadi kayu. Okey, daripada sebuah kayu ni ataupun beberapa jumlah kayu digabungkan menjadi satu bahan yang boleh diguna seperti kerusi yang kita gunakan sekarang, ya. Okey. Seterusnya, apakah maksud reka bentuk dan teknologi? Cikgu tadi dah terangkan apakah maksud reka bentuk, kemudian apa maksud teknologi. Manakala reka bentuk dan teknologi pula adalah gabungan, ya, gabungan pengetahuan dengan tentang penyusunan bahan secara terancang, ya, dengan aplikasi pengetahuan sains dan matematik. Tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Jadi jelas di sini semuanya yang berkaitan tentang reka bentuk dan teknologi yang kita pelajari ni adalah menyumbang kepada apa-apa saja yang memudahkan kehidupan manusia, iaitu kita lah. Jadi pesan cikgu, ingat setiap kata kunci yang cikgu telah sebutkan tadi dalam istilah bagi reka bentuk, teknologi dan reka bentuk dan teknologi. Jadi, seterusnya cuba lihat latihan yang cikgu berikan. Dalam latihan ini, cikgu minta kamu keluarkan buku nota, cuba tuliskan, ya, salin dan jawab latihan yang cikgu berikan berdasarkan kepada istilah yang cikgu berikan tadi. Yang pertama, reka bentuk. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, reka bentuk dan teknologi. Cuba isikan dalam ruang yang disediakan. Okey, yang mana reka bentuk, yang mana teknologi, yang mana gabungan reka bentuk dan teknologi. Okey, cuba fikirkan, ya. Seterusnya, apakah bidang dalam reka bentuk teknologi? Okey, dalam bidang reka bentuk dan teknologi terbagi kepada dua perkara, iaitu konkret dan abstrak. Apa dia konkret? Apa dia abstrak? Cikgu telah jelaskan di sini. Konkret ialah sesuatu yang dapat dilihat dan dipegang. Manakala abstrak ialah sesuatu yang boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang. Okey, contohnya konkret dari segi teknologi. Apa yang dihasilkan? Apa produk yang dihasilkan? Iaitu peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian dan persenjataan. Manakala seni pula, kita boleh lihat dan pegang seramik, makanan atau masakan, lukisan, alat muzik, arca, halus, sulaman ataupun anyaman. Manakala abstrak iaitu boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang, iaitu dari segi produk perkhidmatan, contohnya pengangkutan, sewaan, sistem pembelajaran, proses dan langkah serta sistem pengairan. Manakala komunikasi, ia ada tetapi kita tak boleh pegang. Contohnya bahasa, atur cara, bunyi, isyarat dan suara, persuratan, pengiklanan dan grafik. Okey, seterusnya kita pergi kepada elemen reka bentuk, ya. Elemen reka bentuk ini terbagi kepada 7, ya, 7. Apa dia elemen? Elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan ataupun lakaran. Okey. Kemudian, bagi menghasilkan satu reka bentuk, mereka perlu mengubah suai unsur yang dihasilkan sehingga mencapai kehendak pelanggan. Oleh itu, elemen reka bentuk perlu diketahui sebelum seseorang memulakan projek mereka bentuk. Okey, berikut ialah elemen reka bentuk yang lazim digunakan. Yang pertama, garisan. Yang kedua, rupa. Yang ketiga, bentuk. Yang keempat, tekstur. Yang kelima, saiz. Yang keenam, warna. Dan yang ketujuh ialah ruang. Cikgu akan jelaskan satu persatu. Okey. Kita pergi kepada garisan. Apa dia garisan? Garisan ialah cantuman ataupun sambungan satu siri titik. Okay, cantuman atau sambungan satu siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak.
terdapat pelbagai jenis garisan iaitu setiap satu mempunyai peranan yang tersendiri. Okey, berikut adalah contoh-contoh fungsi garisan yang digunakan. Yang pertama, fungsi garisan untuk membagikan dua ruang kawasan. Okey, cuba lihat contoh ruang bilik tidur ya. Dengan menggunakan lakaran, menggunakan garisan warna merah ini, kita faham menunjukkan itu adalah dua kawasan. Satu kawasan bilik tidur dan satu kawasan ialah tandas. Okey. Contohnya yang lain ialah pada bahagian jadual, bahan dan ringgit. Diasingkan jumlah bahan dengan ringgitnya menggunakan garisan. Jadi kita tahu apa dia bahan, berapa nilainya. Okey, seterusnya. Menunjukkan pergerakan arah atau aliran. Okey, garisan juga digunakan dalam sistem papan tanda ya, dalam laluan papan tanda. Cuba kita lihat di jalan-jalan ya. Kita nampak laluan ke kanan, laluan ke kiri hanya dengan berpandukan kepada arah aliran. Itu adalah fungsi garisan. Okey, seterusnya yang ketiga, menunjukkan perhubungan antara elemen. Dalam gambar rajah ni adalah contoh gear. Okey, gear serong dan gear helix. Yang ini akan dipelajari nanti lebih lanjut semasa tingkatan 2. Okey, seterusnya peranan garisan adalah untuk mewakili ketegangan antara dua titik seperti garisan lurus pada tali gitar. Okey, garisan ya, kita nampak pada tali gitar ni satu garisan yang lurus. Sebenarnya dia ada peranan tersendiri. Garisan tersebut di situ berfungsi untuk menghasilkan bunyi berdasarkan kepada ketegangan pada setiap tali gitar. Okey. Seterusnya, garisan pada menunjukkan kestabilan dan kerehatan seperti garisan melintang pada batu bata. Okey, seterusnya, garisan menunjukkan keseimbangan. Kita lihat contoh pada sebuah jam ya, tali jam. Garisan menegak ya, menunjukkan keseimbangan pada tali jam atas dan bawah. Okey, seterusnya, menunjukkan daya gerakan yang dinamik seperti garisan serong pada kotak. Contoh lain, kamu lihat pada di kedai gunting biasanya nampak satu garisan serong ya, nampak seperti dia bergerak ke bawah. Sebenarnya dia bergerak sama saja, tak ada pergerakan keluar daripada benda tu. Okey, tapi gerakan itu adalah dinamik iaitu sama. Okey, seterusnya garisan mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu. Okey, kita lihat pada contoh lukisan ataupun gerakan pada air pipe, air terjun ya, kita nampak betapa derasnya air itu hanya berdasarkan kepada garisan pada lukisan. Okey, seterusnya menunjukkan objek itu dekat. Jika garisan tebal digunakan, garisan jauh pula digunakan garisan yang nipis atau halus menunjukkan objek itu jauh ya. Contohnya pada gambar yang cikgu tunjukkanlah ya. Ini garisan tebal, ini garisan yang halus. Okey, seterusnya elemen rupa. Okey, elemen rupa adalah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Okey. Untuk membentuk muka rupa segi empat ni, kita mulakan dengan garisan melintang ya, mula di sini. Garisan. Kemudian ke bawah, ke kiri dan bertemu semula di sini. Maka hasillah rupa segi empat sama. Jadi itu adalah fungsi garisan untuk menghasilkan rupa. Okey, bukan saja bentuk segi empat sama ni ya, ada bermacam lagi bentuk yang terhasil daripada garisan dan menghasilkan bentuk rupa. Okey, selain rupa bentuk geometri ya, ini semua adalah bentuk geometri. Okey, terdapat juga rupa organik. Rupa organik ini rupa yang bebas, tidak terikat pada bentuk yang khusus seperti organik tadi. Seperti geometri tadi. Okey, seterusnya adalah bentuk. Okey, bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih daripada satu permukaan. Okey. Kalau dibandingkan dengan rupa tadi, kita hanya nampak panjang dan lebar saja. Tetapi dalam bentuk ini, dalam bentuk contoh kerusi ini, kita akan nampak lebih daripada satu permukaan iaitu panjang, lebar dan tinggi. Ini dinamakan bentuk 3D. Okey, seterusnya.
Elemen tekstur. Elemen tekstur ini adalah tekstur atau jalinan, merupakan teknik yang berimpak atau kesan kepada terhadap orang yang melihat satu permukaan. Okey, impaknya ialah kita bila melihat gambar atau lukisan ini, kita akan dapat rasa ia seperti kasar, licin, halus, kesat, lembut, keras dan berkilat hanya berdasarkan kepada lakaran. Okey, seterusnya reka bentuk elemen saiz ya. Okey, kita dapat lihat dengan hanya membuat lakaran, okey, saiz, kita dapat lihat yang mana ukuran dimensi bagi sesuatu objek. Jadi saiz boleh digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Okay, seterusnya adalah warna. Warna terbahagi kepada 3. Warna primer, warna sekunder dan warna tertia. Okey, kamu boleh rujuk gambar ini untuk mengenali setiap kumpulan warna. Seterusnya, warna dikategorikan kepada 2, warna panas dan warna sejuk. Warna panas biasanya warna yang terang dan jelas. Ya, manakala warna sejuk ialah warna yang memberi kesan cahaya yang rendah, iaitu memberi kesan redup, tenang dan damai. Manakala yang terakhir ialah ruang. Okey, ruang ini terbagi kepada 2, iaitu ruang nyata atau fizikal dan ruang ilusi ataupun tampak. Ruang nyata adalah ruang sebenar, manakala ruang ilusi adalah ruang gambar dan terhasil daripada 2 objek tersebut dalam bentuk lukisan. Okey, cikgu minta kamu cuba isikan ruang kosong ini. Okey, sambung latihan tadi. Salin dan jawab latihan. Penuhkan ruang kosong dengan menyatakan apakah 7 elemen yang telah cikgu sebutkan tadi. Ya, kamu boleh ulang semula video tadi untuk menjawab soalan yang cikgu berikan. Okey, seterusnya kita pergi kepada prinsip reka bentuk. Prinsip reka bentuk adalah konsep atau aturan yang digunakan pada elemen reka bentuk bagi memudahkan pembinaan suatu objek. Okey, secara umumnya ada 7. Okey, jadi mudah diingat. Elemen ada 7, manakala prinsip pun ada 7. Okey, prinsip yang pertama ialah keseimbangan, yang kedua pengulangan, yang ketiga kontras, yang keempat kepelbagaian, yang kelima kesatuan, yang keenam keringkasan dan yang ketujuh ialah harmoni. Okey, cuba ingat semula satu persatu. Okey, elemen dan prinsip mestilah kita ingat kerana kita akan gunakan perkara ini sampai ke tingkatan 3. Okey, prinsip yang pertama ialah keseimbangan. Cikgu terus tunjukkan kepada contoh. Keseimbangan ini ada 2 jenis, iaitu keseimbangan simetri ataupun formal seperti dalam gambar rajah di sebelah kiri ni. Manakala satu lagi ialah keseimbangan asimetri ataupun tidak formal. Okey. Seterusnya ialah pengulangan. Ya, pengulangan bermaksud penyusunan semula objek secara berulang-ulang. Bentuk yang sama tetapi dibuat dalam satu pola, susunan bersiri, selari atau jejari. Tujuan pengulangan adalah untuk menghasilkan satu pola atau corak unsur yang berulang-ulang dan lengkap. Okey, contohnya pada gambar rajah yang ditunjukkan ya. Seterusnya ialah kontras. Kontras. Okey, contoh perbezaan adalah pada beberapa perkara. Contohnya tekstur, kedudukan, warna, saiz, bentuk dan ruang. Biasanya kontras menunjukkan perbezaan yang sangat ketara berbanding perkara yang lain. Okey, contohnya warna. Warna yang terang itu menunjukkan kontras pada objek tersebut. Manakala dari segi saiz, kita boleh nampak perbezaan daripada saiznya besar ataupun kecil. Seterusnya ialah kepelbagaian. Kepelbagaian menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya. Ya. Jadi di sini dimasukkan dengan elemen-elemen reka bentuk. Jadi tujuannya adalah untuk menambah daya tarikan suatu rekaan. Ya. Tujuannya adalah untuk menambah daya tarikan satu rekaan. Okay, seterusnya ialah kesatuan. Kesatuan bermaksud semua bahagian elemen bergabung untuk menghasilkan imej atau tema yang idea yang sempurna. Manakala keringkasan ialah idea yang kompleks diringkaskan. Contohnya gambar yang cikgu tunjukkan.
sebuah kerusi tetapi ia adalah satu binaan yang sangat ringkas. Dan terakhir ialah harmoni. Ya. Harmoni dimaksudnya dia memberikan, bila kita melihat satu tu, kita akan dapat lihat keamanan, kedamaian pada gambaran tersebut. Biasanya dalam penggunaan warna, ya, tone, unsur berulang dan sebagainya lah. Okey, contoh yang mudah ialah kita lihat kejadian seperti laut, gunung, pokok, awan dan sebagainya. Okey. Seterusnya ialah aplikasi prinsip reka bentuk. Setelah kita mempelajari 7 elemen dan 7 prinsip, jadi sekarang ni kita kena cuba untuk mengaplikasikan prinsip ini dalam satu reka bentuk asas. Okey. Reka bentuk asas tadi kita dah jelaskan sama ada bentuk geometri ataupun bentuk organik, ya. Jadi sebelum melakar satu produk, semua prinsip hendaklah dikuasai terlebih dahulu. Fahami setiap perkara dalam elemen dan prinsip. Kemudian kita cuba untuk menghasilkan satu produk baru ataupun kita uraikan dulu yang ada. Contohnya yang cikgu nak tunjukkan ini ialah mereka sebuah jam dinding berbentuk jam tangan. Ya, mereka sebuah jam dinding yang berbentuk seperti jam tangan. Okey. Di sini kita kena pilih elemen rupa yang sesuai. Contohnya kita pilih rupa bulat dan oktagon. Okey, kita lakarkan dua elemen itu. Kemudian seterusnya pastikan lakaran itu mengikut prinsip reka bentuk, iaitu ringkas dan seimbang. Okey, ini adalah langkah-langkahnya seperti yang disebutkan tadi. Kita pilih dua bentuk asas, ya, dua bentuk asas iaitu bulat dan oktagon. Okey, bulat dan oktagon. Okey, kemudian langkahnya yang pertama, kita lakar bentuk oktagon terlebih dahulu. Okey, menggunakan ada 8 garisan. Okey, kita buat 8 garisan seperti ini. 1, 2, 3, 4, ya. Mana dihasilkan 8 garisan. Seterusnya, kita tandakan setiap garisan tu dengan ukuran yang sama. Contohnya kita ambil 2 cm, maka setiap garisan tu kita tandakan dengan 2 cm. Kemudian kita bina garisan tersebut. Ya, kita bina, kita gelapkan. Sambungkan setiap titik yang kita telah tanda. Okey, langkah ketiga, lukiskan bulatan di tengah. Okey, lukiskan bulatan di tengah. Dan yang keempat, lakarkan pula bahagian tali. Okey, yang ini berdasarkan kreativiti masing-masing. Okey. Yang bawah pun sama. Okey, di sini ada unsur pengulangan kerana apa? Kita melukis gambar segi empat tepat, ya, pada setiap pada tali jam ini, okey, secara berulang. Okey, ini adalah hasil. Okey, hasilnya ialah sebuah jam dinding berbentuk jam tangan. Ya, ini adalah hasil lakaran yang telah siap. Okey, setelah siap lakaran ini, kita akan perincikan. Okey, perinciannya kita kena nyatakan prinsip pengulangan. Ya, kat mana pengulangan itu? Ialah pada tanda jarum jam, pada tanda jam tu. Okey, jam 1 hingga 12. Selain itu, garisan pada tali jam. Itu juga pengulangan. Jadi kesimpulan di sini ialah prinsip yang digunakan dalam pembinaan jam dinding adalah ringkas. Okey, ringkas pada rupa dan bentuk jam. Kesatuan pada jarumnya, pengulangan dan harmoni pada tali dan tepi jam di samping elemen, bentuk dan saiz dan ruang, ya. Jadi, cuba kamu lukiskan semula. Okey, gambar rajah yang cikgu tunjukkan ini. Jadi, untuk kali ini kamu boleh lukis semula. Reka bentuk objek asas, ya. Reka bentuk objek asas menggunakan bulat atau oktagon. Okey. Kemudian cuba reka bentuk yang baru. Daripada bentuk asas tadi bulat dan oktagon, hasilkan bentuk jam dinding seperti jam tangan. Menggunakan reka bentuk seperti jam tangan. Okey. Itu saja untuk hari ini. Jadi cuba siapkan segala tugasan.
Okey, link rujukan cikgu akan letakkan di bawah YouTube ini. Jadi cikgu mohon cuba ulangi video ini beberapa kali supaya hasil kerja kamu nanti lebih baik. Okey, tajuk akan datang. Kita akan membanding beza prinsip dan elemen. Okey, sekian, terima kasih dan jumpa lagi.